Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia Air Biaya dilancar Khamis ini. Kadar kutipan hasil MBJP meningkat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita Wilayah edisi 12 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintang langsung dari Sarawak dan Sabah juga mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Saudara, pelaburan DRB Highcom bernilai 32 bilion ringgit bagi membangunkan Automotive High Technology Valley AHTV di Tanjung Malim, Perak berpotensi mengubah lanskap kehidupan masyarakat pada masa hadapan. Majlis pelancaran projek tersebut bakal disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Untuk perinciannya, kita bersama Syafiq Ahir yang berada di Kompleks Sukan Proton Tanjung Malim. Syafiq, silakan. Baik, terima kasih Alif Ashraf di Angkasa Puri. Untuk pengetahuan, Automotive High Technology Valley merupakan projek berimpak tinggi bagi industri automotif dalam negara. Pelaburan bernilai 32 bilion ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 19 Mac lalu bakal mewujudkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Selain menuju kepada pelaksanaan revolusi industri 4.0, perkembangan ini juga bakal menjadi pemangkin kepada penggunaan teknologi demi kebaikan sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dan bagi melihat bagaimana projek ini akan memberi impak kepada situasi setempat, bersama dengan saya adalah Pegawai Daerah Mualim, Tuan Muhammad Fitri Hassan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Tuan. Mungkin Tuan, dengan pelaburan yang besar begini, bagaimana Tuan melihat ia memberi kesan khususnya kepada kawasan ini dari segi sosial dan ekonomi? Pertama sekali, sudah semestinya lah kita berasa gembira dengan pelancaran HTV ini, kerana dalam pelancaran HTV ini sudah semestinya akan membantu merancangkan lagi lah pembangunan ekonomi setempat, khususnya di daerah Mualim. Dan dalam masa sama juga akan membantu dari segi manfaat kepada penduduk-penduduk tempatan lah, khususnya dari segi peluang pekerjaan dan penjanaan rantaian ekonomi yang lebih meluas di daerah Mualim ini. Melihat kepada perkembangan positif ini, apa harapan Tuan untuk pada masa akan datang? Saya melihat dengan inisiatif ini berharap akan Bandar Mualim atau daerah Mualim ini akan menjadikan dia sebagai satu daerah pusat automotif yang terkemuka lah di dalam negara ataupun sekurang-kurangnya di peringkat Asia dan juga antarabangsa. Dan dalam sesama berharap ianya menjadi pemangkin kepada pembangunan daerah Mualim secara keseluruhan, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Majlis perasmian AHTV ini dijangka akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pukul 6 petang nanti. Jadi saya kira setakat ini dulu perkongsian dari Tanjung Malim. Untuk perkembangan lanjut, terus kekal dengan berita RTM. Kembali bersama dengan Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia Air Biaya akan dilancar Khamis ini. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Azhar Ahmad, Air Biaya merupakan salah satu dari 4 komponen program pemilikan rumah Hope yang bermatlamatkan satu keluarga, satu rumah.
iBiaya menyediakan pembiayaan bagi mereka yang berhadapan masalah akses kepada pembiayaan perumahan. Terdapat 3 skim pembiayaan yang ditawarkan iaitu skim jaminan kredit perumahan, skim rumah pertamaku SRP dan skim Rent to Own RTO. Perkara yang penting kerana kalau kita sediakan rumah saja, kita ada produk rumah tetapi tidak ada orang kata kemudahan pembiayaan yang boleh diperolehi oleh bakal pembeli, maka ianya tidak lengkap dari segi proses. Kita ada rumah, ada produk tapi tak ada orang beli. Jadi terutamanya kepada golongan B40 dan M40 yang selalunya menghadapi masalah dari segi akses pembiayaan untuk mendapatkan perumahan. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat bersama media di Ibu Negara. Majlis Pelancaran iBiaya bakal disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Baik, kadar kutipan hasil di Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB meningkat selepas sempadan negara dibuka 1 April lalu. Datuk Bandar MBJB Datuk Muhammad Nur Azam Datuk Osman berkata, kutipan tersebut menunjukkan kenaikan ketara berbanding 2 tahun lalu. Situasi negara yang sedang dalam peralihan fasa ke endemik juga meningkatkan keyakinan orang ramai untuk keluar berbelanja. Selain itu, permohonan lesen perniagaan juga meningkat secara tidak langsung memaparkan keyakinan para peniaga terhadap pembukaan sempadan. Tapi kita masih kekalkan lagi pengecualian-pengecualian yang kita dah announce sebelum ni dan hingga hujung tahun. Tapi itu sedikit sebanyak dapat membantulah merancangkan lagi situasi ekonomi setempat di dalam Bandaraya Johor Bahru. Beliau menyempurnakan program bubur lambuk Mega MBJB bersama Yayasan JDT di Johor Bahru. Program menyaksikan lebih 10,000 bungkusan bubur lambuk diedarkan ke beberapa lokasi di Johor Bahru yang disediakan 150 kaki tangan MBJB dan 200 kaki tangan Yayasan JDT. Baik, ini pula mengenai kota dan subsidi haji. Di Terengganu, bakal jemaah yakin jumlah subsidi oleh kerajaan mampu mengurangkan beban ditanggung mereka susulan peningkatan kos menunaikan haji tahun ini. Kos tersebut saya percaya walaupun kata akan naik, tapi masih lagi di dalam perhatian tabung haji dan membantu kita lah subsidi yang diberikan tu. Dan insya-Allah saya rasa ia tidak akan membebankan kita sangatlah. Saya minta jasa baik kerajaan kita untuk mengekalkan kos tu seperti dulu dan diberikan subsidi kepada kita bakal jemaah haji. Sementara itu, pensyarah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Madya Dr. Rohaiza Taha berkata, kerajaan disaran melaksanakan pemberian subsidi dengan menumpukan golongan B40. So kerajaan dinasihatkan untuk menumpukan subsidi hanya kepada golongan B40 di mana ini merupakan satu cadangan yang boleh dianggap baik kerana kita tahu bahawa golongan yang mampu kini dia tetap dapat menikmati subsidi yang sama. Walau bagaimanapun sekiranya kita kata subsidi ini disasarkan hanya kepada golongan B40, kita juga akan memberi implikasi kepada golongan M40 yang kita kata hampir kategori dia skala dia itu menjerumus kepada B40. Oleh itu, kalau nak mencadangkan subsidi bersasar golongan untuk jemaah haji, kita kena lihat semua kita kata kriteria. TH telah mengekalkan kadar bayaran haji sejak 13 tahun lepas walaupun kos untuk menunaikan haji meningkat setiap tahun. Baru-baru ini kerajaan menerusi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad memberi jaminan pemberian subsidi kepada jemaah akan diteruskan biarpun kos menunaikan haji dijangka meningkat.
Sedekat jelajah Ramadan RTM kini singgah di Kelantan. Kabarnya, pelbagai aktiviti secara bergotong royong dianjurkan bagi menyantuni masyarakat setempat. Dan untuk perkembangan semasa, kita bersama Nur Alia Ramli di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Sedekat jelajah Ramadan RTM kini singgah di negeri Cik Siti Wan Kembang, dan sekarang ini saya berada di pusat latihan dan dakwah orang asli di Kok Lannas, Kelantan. Seperti yang anda dapat lihat sekarang ini, diadakan gotong royong menyediakan juadah untuk berbuka pada petang ini bersempena jelajah Ramadan Kelantan FM ini. Jadi sekarang ini di sebelah saya merupakan wartawan RTM Kelantan yang juga merupakan salah satu warga kerja Kelantan FM yang terlibat dengan menyediakan juadah pada petang ini. Jadi Assalamualaikum Cik Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sedap bau ni, apa menu yang disediakan pada petang ni? Ini adalah gulai daging. Kita ada petang ini kita ada 3 menu. Gulai daging, siakap 3 rasa, dan kita ada ayam masak merah. Dan dibuat oleh kru Kelantan FM dan rakan strategik sendirilah. Jadi saya difahamkan kalau di Kelantan ni biasanya yang kalau bulan puasa ni kita nanti-nantikan kuih-muihnya. Jadi mungkin ada kuih-muih yang istimewa disediakan petang ni. Okey, untuk kuih muih tradisi di Kelantan ni memang banyaklah. Antaranya kubah guling semua itulah. Tapi untuk petang ni kita ada yang special, iaitu onde-onde. Kuih tradisi masyarakat Kelantan yang sehingga kini. Terima kasih Tuan Hafiz. Jadi sebenarnya warga kerja Kelantan FM ini sudah tiba di Pool Doa ini seawal jam 3 petang tadi untuk melakukan pelbagai aktiviti yang telah dirancang seperti mengecat asrama lelaki dan juga walkabout menyantuni masyarakat di lokasi ini. Jadi bersama saya juga petang ini adalah pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan yang sama-sama bersama untuk meriahkan jelajah Ramadan pada kali ini. Jadi iaitu Encik Zahan Wan Hamad. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, mungkin boleh kongsikan kelainan jelajah Ramadan pada kali ini. Alhamdulillah, jelajah Ramadan telah pun masuk ke sedekat dah 10 tahun, dan setiap tahun kita membuat sesuatu kelainan lah. Kalau tahun lepas, kalau saya boleh imbau kembali, kita mengadakan sambutan ini di lautan bersama dengan APMM. Tahun ini kita kembali semula ke daratan dengan mengadakan program ini di Pool Doa, kerana kita nak menyantuni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada kalangan masyarakat orang asli yang berada di pusat latihan ini, pusat dakwah ini. Dan pendekatan kita kebersamaan sebenarnya. Kita kebersamaan berkat Ramadan sebagai tema kita. Dan bila sebut kebersamaan ini, pastinya semua yang kita lakukan ini adalah secara bergotong royong. Kita ada rasa kasih sayanglah di situ sebenarnya. Dan alhamdulillah banyak aktiviti yang kita adakan di sini, selain daripada santapan fizikal, rohani, juga kita adakan di sini dengan rakaman dengan orang mengajar. Bagaimana pula dengan jelajah Ramadan kali ini dapat menyantuni masyarakat di sini tu? Kita mengambil pendekatan untuk menghargai masyarakat setempat, terutama sekali mereka yang menyokong Kelantan FM selama ini, dengan kita berkunjung menyantuni mereka di bulan Ramadan. Mungkin tidak semua, tetapi sekurang-kurangnya ada jugalah kita menyantuni mereka dalam keterbatasan waktu. Pun begitu, ini ada simbolik pada jelajah Ramadan. Sebenarnya kita ada program kita, iaitu Demo Tunggu Amor Sapa. Ini program khas sepanjang Ramadan yang kita menyantuni pendengar-pendengar kita di seluruh tempat dengan kita menghantar juadah berbuka sebenarnya. Jadi mungkin ada harapan untuk jelajah Ramadan kali ini. Kan tahun ini adalah tahun yang kita boleh berdepan bersama masyarakat ini secara bersemuka. Macam mana Pak? Alhamdulillah, tahun ini kita dah pun beralih ke fasa yang boleh kita mengadakan aktiviti secara terbuka dengan ramai orang. Dan harapan saya semoga kelonggaran ini kita gunakan sebaik mungkin supaya penularan COVID ini terputus, dan kita dapat melaksanakan lagi aktiviti di masa akan datang. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada kesemua rakan-rakan strategik yang bersama-sama menjayakan jelajah Ramadan Kelantan FM pada tahun ini, yang saya kira-kira tadi tu lebih daripada 12 lah. Dan terima kasih, dan saya percaya kerana kerjasama ini akan berterusan di masa-masa akan datang. Baik, terima kasih Encik atas perkongsian itu tadi. Baik, demikian saja perkongsian saya dari negeri Kelantan. Kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Alia. Sementara itu di Terengganu, anak yatim dan warga B40 menjadi golongan yang diutamakan oleh Jabatan Penyiaran Terengganu sepanjang program Jelajah Ramadan kali ini. Ia bagi meringankan beban golongan itu dalam persiapan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi.
Jelajah Ramadan dimulakan dengan meraikan 50 anak yatim daripada Pertubuhan Anak Yatim dan Miskin Darul Akhtiar Terengganu dan Pertubuhan Anak Yatim Terengganu Perkaya di Pasaraya Hari-Hari yang merupakan penaja utama untuk keperluan Aidilfitri anak-anak yatim ini. Pengarah Penyiaran Terengganu Sabri Mansur berkata, jenama program Jelajah Ramadan dilihat begitu dekat di hati rakyat kerana sentiasa hadir dengan pelbagai pengisian yang bertemakan semangat keluarga Malaysia. Kita harap dengan apa yang kita lakukan ini, kita dapat memberi sedikit kebahagiaan, sedikit rasa gembira kepada anak-anak yatim ini yang kita tahu mereka tidak ada tempat bergantung selain daripada pusat yang menjaga mereka. Nak berterima kasih kepada RTN kerana sudi datang di pusat pakaian hari-hari lah. So pertama saya amat rasa gembira kerana melihat adik-adik dapat baju raya baru, dan saya amat berbesar hati kerana dapat membantu adik-adik untuk memenuhi keperluan hari raya. Diharap tahun akan datang kita dapat berjumpa lagi. Seterusnya, para petugas RTM Terengganu melakukan penjelajahan ke 10 buah rumah yang terdiri daripada pendengar radio Terengganu FM yang dipilih khas sempena program jelajah kali ini. Bersyukurlah, terima kasih banyak. Kami sangat banggalah. Doktor kata pasal nak nangis pasal gembiranya. Terima kasih banyak pada RTM kita ni. Program Jelajah Ramadan RTM di Terengganu akan diteruskan lagi pada Khamis ini dengan memasak bubur lambung untuk diagihkan kepada orang ramai. Baik, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi untuk mengikuti cuaca semasa tanah air bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf. Roslan, silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang dan juga Melaka, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan bahagian Sandakan dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Sibu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Dajjal ialah satu nama pada salah satu daripada tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat yang besar. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu merasakan waktu itu begitu pantas. Dapat seperti Allah nyatakan kami akan keluarkan sejenis binatang yang melata yang akan mengatakan bahawa semuanya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Dan antara fokus berita hari ini ialah berkaitan usaha kerajaan menyokong penggiat industri kecil dan sederhana untuk memodernkan sektor pertanian. Perinciannya bersama Nora Sila Talaha. Silakan. Ya Alif, SME Corporation Malaysia atau SME Corp diminta untuk memberi lebih tumpuan terhadap pertanian moden di Sarawak. Pengarah SME Corp Sarawak, Faiz R. Sutarji berkata, itu permintaan daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang mahu sokongan difokuskan kepada penggiat industri kecil dan sederhana untuk memodernkan sektor pertanian. Jelasnya pertanian moden mempunyai peluang yang luas untuk diteroka dan mendatangkan manfaat yang menguntungkan. Memfokuskan kepada pertanian moden juga katanya selari dengan usaha Sarawak untuk menjamin food security sebagai negeri makmur. Tambahnya, perkara berkenaan akan dimajukan kepada pihak pengurusan ibu pejabat SME Corp untuk mendapatkan cara terbaik bagi membantu dan menyokong pembangunan pemain industri kecil dan sederhana di Sarawak. Faiz R. Sutarji ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching hari ini. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan melaksanakan program kesedaran awam di Institut Memandu bermula bulan depan di Sarawak. Ketua Pengarah AADK, Sutekno Ahmad Belun berkata program rintis tersebut akan dilaksanakan secara kolaborasi bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak. Tambahnya, program yang pertama kali diadakan di Malaysia itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri untuk memberi kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah dan substan semasa memandu selain mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang melibatkan kes pemandu di bawah pengaruh dadah dan substan. Kolaborasi program kesedaran awam untuk mencegah dadah antara AADK dan JPJ Negeri Sarawak untuk Institut Memandu, dan kita juga akan laksanakan pada tahun ini dengan melibatkan Institut Memandu secara zoning tadi dipersetujui di seluruh negeri Sarawak. Pelaksanaan program berkenaan akan melibatkan pengenalan silibus pendidikan pencegahan kepada pelajar serta program kesedaran dan ujian air kencing terhadap pengusaha Institut Memandu. Selain itu, katanya papan tanda berserta talian hotline juga akan didirikan di Institut Memandu terlibat bagi memaklumkan kepada orang ramai tentang pelaksanaan program tersebut. Sutekno bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah bilangan 1 tahun 2022 yang dipengerusikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau turut memaklumkan AADK juga akan melaksanakan program membantras penyalahgunaan dadah dan substan di tempat kerja yang bertujuan memberi pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan dadah dan substans kepada majikan dan pekerja. Program itu juga bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan selamat bagi meningkatkan produktiviti pekerjaan. Selari dengan usaha kerajaan menjadikan Bintulu sebagai bandar pintar menjelang 2030, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA memperkenalkan aplikasi parkir kereta tanpa kupon. Borneo Park Bintulu, Pengurus Besar BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari yakin aplikasi tersebut juga memudahkan penduduk membuat pembayaran caj parkir kereta tanpa perlu beratur panjang. Ujar beliau, aplikasi tersebut juga menawarkan sejumlah RM5 percuma untuk 1,000 pengguna yang pertama kali mendaftar dalam bentuk tambah nilai. Aplikasi tersebut boleh dimuat turun secara percuma menerusi Android Play Store dan Apple App Store pada awal bulan Mei depan. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani perjanjian antara BDA Properties Sdn Bhd dan Borneo Parking System Sdn Bhd pagi tadi. Setakat ini beliau menjelaskan sejumlah petak parkir berwarta yang diurus
Pihak BDA ialah kira-kira 6,500 dan sebanyak 13,000 petak bakal diwartakan. Bagi mengimarahkan bulan Ramadan tahun ini, program Badudun Singgah Ramadan dianjurkan kembali setelah 2 tahun tidak dilaksanakan di Limbang. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ia dilaksanakan di 13 buah kampung yang dipilih. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Aden Bukit Kota berkata sepanjang program itu pelbagai aktiviti diadakan, antaranya majlis berbuka puasa bersama rakyat, solat sunat tarawih, tazkirah Ramadan dan penyerahan sumbangan prihatin Ramadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir ke program Badudun Ramadan di Surau Lupak Rangas, Limbang. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai agensi kerajaan maupun swasta akan dapat menjalankan aktiviti amal kebajikan amnya dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Anjing peliharaan yang didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi boleh dirampas atau dilupuskan. Sarawak Disaster Information menerusi satu infografik memaklumkan langkah itu adalah sejajar dengan perintah vaksinasi anti-rabies. Kegagalan mematuhi perintah tersebut adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Sementara itu, bagi pemilik anjing pula, mereka boleh didenda tidak melebihi RM2,500 sekiranya gagal mengemukakan bukti pemvaksinan anti-rabies. Justru pemilik anjing digesa mendapatkan vaksin anti-rabies secara tahunan untuk anjing peliharaan masing-masing. Sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Nur Sila. Baik, seterusnya kita ke Sabah dan fokus negeri di bawah bayu hari ini mengenai pengambilan dos penggalak dan vaksinasi COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Butirannya kita bersama Anisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, Alif. Pengambilan dos penggalak dalam kalangan penduduk dewasa disandarkan masih rendah dengan hanya 25.42% atau 92,299 orang sudah mendapatkan vaksin berbanding sasaran 363,100 orang. Sementara itu, pencapaian program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids di daerah itu juga rendah iaitu 18.21% meliputi 8,523 kanak-kanak daripada 46,800 individu layak menerima suntikan tersebut. Justru individu dan ibu bapa disaran tampil mengambil suntikan dos penggalak dan membawa anak-anak mendapatkan vaksinasi. Kalau tidak ambil dos penggalak, kita mudah untuk mendapat jangkitan, dan kedua, sekiranya kita terkena jangkitan juga, kalau tak ambil dos penggalak, kita mungkin akan kena dengan keadaan yang lebih teruklah, sama ada stage 3, 4 atau 5. Untuk kanak-kanak pun sama juga, dia akan mudah untuk mendapat jangkitan, jadi perlu ambil vaksin ini. Saya menyuruh kepada semua masyarakat di seluruh negeri Sabah, kadar vaksinasi terutamanya yang booster vaksin masih lagi rendah. Jadi saya berharap kepada ibu bapa jangan bimbang. Vaksinasi ini adalah untuk menjaga dan melindungi keluarga kita daripada terkena dengan COVID-19. Kita perlulah mengambil vaksin, termasuklah dos penggalak. Dan selain itu, kita juga dapat menjaga diri kita daripada terkena jangkitan COVID dan secara tidak langsung dapat melindungi keluarga kita. Jangan takut untuk mengambil dos penggalak kerana dos penggalak dapat melindungi kita agar tidak mengalami COVID-19 yang lebih teruk lagi. Masyarakat disandarkan boleh mendapatkan vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Bilik Pameran IJM Batu 6 selain fasiliti kesihatan antaranya lori vaksin bergerak, klinik komuniti, klinik kesihatan, klinik desa serta klinik ibu dan anak.
Tahap kesedaran yang rendah mengenai kepentingan suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun antara punca peratusan kadar vaksinasi golongan itu masih rendah di daerah PITAS. Setakat ini, kadar vaksinasi bagi golongan itu hanya 14% sejak ianya dilancarkan awal tahun ini. Sehubungan itu, Adun PITAS Datuk Seri Dr. Rudy Awah merayu ibu bapa atau penjaga segera membawa anak-anak mereka yang layak divaksinasi untuk mendapatkan suntikan demi meningkatkan imuniti sekaligus melindungi diri daripada risiko jangkitan terutama semasa sesi persekolahan. Beliau ditemui RTM selepas Majlis Pelancaran Bantuan Bayaran Caj Pesakit Luar Hospital Daerah PITAS. Bantuan tersebut merupakan inisiatif Datuk Rudy untuk meringankan beban penduduk sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat kesihatan terbaik. Saya mengharapkan kepada rakyat yang ada di kawasan daerah PITAS agar datanglah memberi buat rawatan pemeriksaan secara percuma sudah hari ini, daftar percuma. Jadi buatlah pemeriksaan agar mereka dahulukan kesehatan karena kesehatan itu amat penting. Ini adalah salah satu inisiatif yang beliau sendiri untuk membantu rakyat PITAS lah. Jadi dari segi hospital kita tidak ada halangan untuk menerima, memberi kerjasama untuk memudahkan bantuan ini. Bagi kami berbesar hati bantuan yang diberikan. Kerana ini adalah untuk manfaat pesakit sendiri. Dan kita faham kesihatan adalah aset nombor 1 lah. Bermula 1 April, pesakit luar yang mendapatkan rawatan tidak perlu lagi membayar caj pesakit luar. Kos terbabit ditanggung sepenuhnya Datuk Rudy dengan anggaran kos 3 hingga 5,000 sebulan. Setiap hari seramai 80 hingga 100 pesakit datang untuk mendapatkan rawatan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyerahkan sumbangan RM100,000 kepada bahagian agama dan kaunseling bakah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah bagi pelaksanaan aktiviti dakwah. Turut diserahkan sumbangan khas bernilai RM10,000 juga daripada MUIS dan RM3,000 lagi daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah untuk pengurusan Masjid Nur Islam IPK. Replika cek diserahkan Timbalan Yang di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad kepada Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun di Masjid Nur Islam IPK Kota Kinabalu. Penyerahan sumbangan ini turut disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada pemberita, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan Masjid Nur Islam IPK bakal dinaik taraf bagi menampung keperluan jemaah sekaligus memberi keselesaan kepada warga PDRM dan umat Islam berdekatan menunaikan ibadah. Kerja-kerja menaik taraf turut melibatkan beberapa penambahan kemudahan infrastruktur termasuk membina baru sebuah dewan yang direka mengikut kesesuaian masjid sedia ada. Masjid ini masjid yang sangat lama yang menjadi tumpuan bukan saja warga PDRM tetapi masyarakat di sekeliling kawasan ini termasuk kami. Kita akan mencari jalan membantu beberapa keperluan dari sudut prasarana. Daripada Jahin kita akan memberikan bantuan pada tahun ini dan juga saya akan mendapatkan bantuan peruntukan yang amat berhormat Ketua Menteri. Kos keseluruhan bagi tujuan menaik taraf masjid berkenaan dianggarkan bernilai RM700,000. Setakat ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins telah menyediakan dana berjumlah RM250,000 dan dijangka dikeluarkan selepas sambutan Aidilfitri. Manakala bantuan selebihnya akan dipohon daripada kerajaan negeri. Nasib peniaga bazar Ramadan di kawasan Gum-Gum Batu 16 Sandakan yang ditimpa musibah akibat hujan ribut dan angin kencang Sabtu lalu sehingga merosakkan premis perniagaan mereka mendapat perhatian Adun Dilantik Jafari Waliam. Sebanyak 20 unit kanopi disumbangkan kepada peniaga terbabit dalam satu majlis ringkas di sekitar tapak bazar tersebut. Ketika ditemui media, Jafari berkata sumbangan tersebut sebagai keprihatinannya dengan keadaan yang menimpa golongan tersebut selain bagi membolehkan kesemua peniaga terbabit dapat melakukan aktiviti niaga masing-masing. Kita telah mengagikan sebanyak 20 kanopi kepada peniaga-peniaga di Bazar Ramadan di Gum-Gum ini. Kita tahu mereka pun memang yang susah, pendapatan yang begitu sebuah kekurangan. Jadi kita pun nampak keadaan yang kejadian semalam kerana ribut. Jadi kita pun turun padang selepas kita dimaklumkan.
Sementara itu, peniaga yang ditemui berkata keadaan angin kencang yang berlaku luar biasa sehinggakan mereka tidak dapat menyelamatkan barang-barang gerai. Selain itu, duit hasil jualan turut diterbangkan angin. Lebih kurang jam 4 lebih lah begitu, dalam 4:30 begitu. Kami kan tengah syok berniaga sudah, mungkin tidak ambil peduli yang benda-benda begini. Tapi masa yang kami tahu benda tu mau jadi, kami nampak ada satu awan sana. Dia asal olah-olah macam puting beliung. Dia jadi dalam lebih kurang sekejap saja, 1 minit habis semua rata. Beberapa rumah di sekitar kawasan Gumgung turut dilaporkan terjejas akibat angin kencang dan hujan ribut tersebut. KKIP Aerospace Training Centre KATC akan membawa teknologi baharu ke Sabah iaitu lampu nano dan pertanian bandar. Ketua Pegawai Eksekutif KATC Teknologis Profesional Aminuddin Zakaria berkata, teknologi tersebut sebagai inisiatif untuk rakyat Sabah menjimatkan penggunaan elektrik sekaligus dapat membantu menambahkan lagi pengeluaran pertanian. Di KKIP Aerospace juga akan ada satu laboratory lab dengan R&D center untuk kami menunjuklah yang benda ini memang betul-betul boleh memberi manfaat pada Sabah dan juga rakyatnya. Dan daripada situ kita insya-Allah boleh lagi menambah rakyat Sabah sebagai saintis. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Tambahnya, kilang membuat lampu bakal dibangunkan di Sabah sekaligus akan membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan tahap kemahiran dalam bidang teknologi di negeri ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda dan keluarga. Lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Enisia. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pengurniaan Sumbangan kepada Fakir Miskin dan Pelajar Sekolah sempena Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijrah, Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM dan Yayasan Tuanku Nur Zahirah YTNZ. Majlis berlangsung di Istana Syarakiah, Kuala Terengganu. Keberangkatan tiba baginda diiringi Sultanah Nur Zahirah Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Sri Setia Mahkota Raja, Tengku Puteri Utama Raja dan Tengku Puteri Daulat. Pada majlis tersebut, Sultan Mizan berkenan mengurniakan bantuan kepada 200 fakir miskin terpilih termasuk 25 penarik beca dari seluruh negeri. Bantuan berupa wang tunai RM500 dan hamper barangan keperluan harian bernilai RM250 melalui YDSM. 210 pelajar daripada keluarga miskin turut menerima kurniaan berupa wang tunai sebanyak RM200 setiap seorang. Tahun ini juga 3 madrasah dan pusat pengajian Islam turut dianugerahkan kurniaan yang sama melibatkan 30 pelajar bagi setiap madrasah. YTNZ turut mengurniakan wang tunai RM150 seorang kepada 150 fakir miskin wanita bagi persediaan menyambut Aidilfitri. Baik, lanjutan tangkapan 2 suspek pengedar dadah melibatkan rampasan lebih 500 gram dadah kepada Disember 2020. Polis Terengganu menyita 7 lot tanah di beberapa lokasi di negeri itu, termasuk yang menempatkan 10 unit syelet bernilai RM4.3 juta disyaki diperoleh daripada pendapatan kegiatan mengedar dadah. Ketua Polis Negeri Datuk Rohami Mat Isa berkata, satu siasatan kewangan telah dijalankan terhadap kedua-dua suspek oleh bahagian perlucutakan harta Jabatan Siasatan-Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan lanjut menerusi penjejakan harta asset tracing melalui bank dan institusi kewangan telah berjaya menemukan pemilikan 7 harta tak alih oleh suspek yang diperoleh secara pembelian yang meragukan. Harta yang disita termasuk masing-masing lot tanah di Kemaman, Dungun dan Batu Rakit, Kuala Nerus dan Marang. Tegas beliau, pihaknya akan meneruskan penyiasatan aset tracing ke atas semua sekutu pengedar dadah dan memastikan kesemua aset terbabit dilucutkan hak kepada kerajaan Malaysia.
Baik, seorang anggota polis mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berkaitan kes Rogol. Tertuduh Nur Azmi Afiq Muhammad Soleh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu Dazuki Ali. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Nur Azmi Afiq Muhammad Saleh, 27 tahun yang bertugas di Balai Polis Dungun, didakwa menerima suapan wang tunai RM2,500 daripada Muhammad Aziz Koyum Yusti dan RM2,000 daripada Muhammad Humaidi Ashraf Hassan. Suapan itu sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Muhammad Humaidi Ashraf Hassan dan Muhammad Aziz Koyum Yusti atas kesalahan merogol. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 30 Mei di sebuah kedai makan pukul 3.15 petang dan ditapak pasar malam. Baik, Ramadan kali ini disambut penuh sayu oleh seorang isteri di Kampung Tanah Putih, Gua Musang, Kelantan apabila suaminya terlantar lumpuh akibat penyakit misteri sejak 8 bulan lalu. Ning Azimah Nik Musa, 30 tahun, berkata keadaan kesihatan suaminya Abdul Malik Mad Mahyudin, 31 tahun, semakin merosot apabila badannya ditumbuhi kudis dan tidak mampu bergerak. Menurut Nik Azimah, mereka sudah berubat secara moden, tradisional serta menggunakan khidmat 20 pengamal perubatan Islam sejak suami terlantar sakit. Berapa bulan dah lah terlantar. Ikhtiar berlaku ada dengan ustaz ke apa, dengan Tok Bomo. Ikhtiar ada lah, tapi kak kerana tak nak ayak tak tehel lagi lah ikhtiar ada pun tak ada nampak itulah. Pergi hospital pun, gitulah, masuk 10 hari pun dia wiswat dia dah boleh tubik gitu je. Tak ada sakit ke apa, cuma dia memang dia ada gaut, tapi gaut dia terturun tu pakai royak. Cuma kat lah ni lah nak mau tu je lah, kalau kata ada pengamal perubatan yang boleh tolong kak, nak minta tolong hok mana rasa itu ke. Kira macam saya lah memang tak mampu dah nak berubat ni. Ning Azimah berkata selain menguruskan keperluan suaminya dan seorang anak lelaki berumur 7 tahun, dia mencari pendapatan keluarga dengan menjadi ejen jualan. Pendapatan yang diterimanya kira-kira RM15 hingga RM20 sehari hanya cukup menampung untuk belanja makan dan terpaksa mengharap ihsan ahli keluarga. Sebelum itu, beliau menerima kunjungan pengurusi Persatuan Cakna Kasih Gua Musang, Siti Nur Azila Zulkifli, yang menyampaikan sumbangan lampin pakai buang untuk Abdul Malik. Sementara itu, Abdul Malik pula berkata sebelum ini tubuh badannya sihat dan dia bekerja sebagai pemandu lori. Mak, duduk tengah kerja bagai insya-Allah. Nak balik ke Kota Baru lah. Ambil. Dapat. Aku tu lah adik minta lah bobo. Bawa. Nak dekat kelas lori ke apa, nak esok dekat berik ke apa. Tapi kagum ke diri siapa juga di Kota Baru ni selamat. Lepas tu balik ke rumah saya pun tak. Orang ramai yang ingin membantu keluarga ini boleh menyalurkan sumbangan melalui akaun bank CIMB milik Nik Azimah seperti tertera. Baik, menjelang Sukan Malaysia Sukma Kuala Lumpur KL 2022 pada September ini, kontingen Terengganu beryakinan tinggi mampu untuk mempertahankan kejuaraan diperoleh mereka pada Sukma Perak 2018. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah, percaya 56 kilauan pingat emas yang diperolehi pada Sukma edisi ke-19 itu juga mampu diatasi. Antara acara pilihan yang bakal menjadi sandaran utama Terengganu ialah sukan lumba basikal, hoki, perahu layar, muatai dan tinju. Kita sekarang ni kita ada masa dalam 171 hari lagi daripada pertandingan yang sebenar, dan kita sekarang ni orang kata sedang melengkapkan jadual latihan semaksimum yang mungkin, dan ke depan ini kita ada beberapa lagi strategi tambahan yang kita anggarkan dia sebagai satu pasukan yang mampu untuk memberikan emas kepada kita. Wan Sukairi berkata demikian selepas majlis iftar dan agihan duit raya atlet Sukma Terengganu di Stadium Tertutup Gong Badak di Kuala Terengganu malam tadi.
Kontingen Terengganu dijangka menghantar seramai 641 atlet lelaki dan wanita untuk menyertai 31 acara wajib dan pilihan yang dipertandingkan pada SUKMA KL 2022. Baik, ini pula perkembangan sukan melibatkan pasukan Kelantan FC. Rekod tanpa kalah pasukan tersebut dalam kempen Liga Premier musim ini akhirnya lebur selepas tewas 1-2 kepada Kuching City FC di Stadium Negeri Kuching malam tadi. Pada aksi tersebut, skuad kenalian Irfan Bakti Abu Salim dilihat lebih menguasai perlawanan pada awal saingan. Pasukan tuan rumah meraih gol pembukaan hasil jaringan Abu Kamara pada minit ke-26 menerusi sepakan sudut yang diambil oleh Alif Hassan. Namun kegembiraan Kuching City tidak bertahan lama selepas Kelantan menyamakan kedudukan menerusi tandukan kapten pasukan Yusri Yuhasmadi berselang 6 minit kemudian. Bersambung pada babak kedua, tuah ternyata memihak pasukan Kuching City yang meraih gol kemenangan menerusi Syafizi Ikmal pada minit ke-66 dengan kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Keputusan tersebut bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan Kelantan FC di tangga teratas dengan 9 mata selepas mengharungi 4 perlawanan. Baik saudara, Johor sentiasa mengemaskini senarai pertauliahan, penceramah dan pendakwah seluruh negara sebelum memberi kebenaran ke negeri itu. Ini bagi memastikan penceramah dan pendakwah memenuhi kriteria ditetapkan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Johor tidak berat sebelah dalam menentukan kehadiran pendakwah dan penceramah kerana memiliki jawatan kuasa khusus berhubung perkara itu. Saya yakin selagi mana pendakwah itu, penceramah itu menepati kriteria yang ditetapkan oleh pihak Majlis Agama Islam, tidak ada masalah untuk dia dibenarkan. Melainkan dia tidak memenuhi kriteria itu, maka tidak dapatlah mereka itu ditauliahkan di negeri Johor. Beliau berkata demikian selepas mengadakan program Belanja Raya Bersama Asnaf 2022 di Mutiara Rini, Johor Bahru. Menerusi program tersebut, RM220,000 diperuntukkan yang dijangka dapat memanfaatkan 1,100 asnaf di negeri itu. Baik, 273 ekor babi yang dijangkiti wabak demam babi Afrika ASF di ladang di Port Dickson akan dilupus esok. Pelupusan babi itu menggunakan kaedah sama ketika proses pelupusan babi yang dijangkiti wabak tersebut di Melaka dan Perak. Pelupusan haiwan terbabit juga menggunakan kaedah gas CO2 berkepekatan tinggi berasaskan garis panduan Kod Amalan Kebajikan Haiwan Pengurusan Pelupusan Haiwan sebelum ditanam secara sempurna. Kita akan menggali lubang yang seperti yang disarankan, iaitu 8x6 kaki dan 10 kaki dalam. Kemudian kita letak kita masukkan binatang ni babi ke dalam lubang tu, kita tutup dengan canvas dan kita pump in CO2. Dan ianya saya dipahamkan hanya 5 ke 10 minit punya proses. Semua tu akan matilah. Beliau menjelaskannya selepas mengerusikan mesyuarat penyelarasan Jawatan Kuasa Tindakan Kawalan Wabak ASF di Port Dickson. RTM melaporkan Negeri Sembilan mencatatkan kes pertama wabak ASF apabila ia dilaporkan di Kampung Baru Site A, Tanah Merah, Lukut. 2 kes positif itu disahkan menjangkiti babi di ladang yang tidak berlesen dan dipercayai dibawa dari Perak. Baik saudara, kalau di ibu negara, kelazatan bubur lambuk Kampung Baru menjadi sebutan. Di Kedah, bubur lambuk Masjid As-Salam Tambak Bunga Kuala Kedah tidak kurang hebatnya. Setiap petang, lebih 300 bungkus diedarkan kepada orang ramai yang ketagih merasai keenakan bubur tersebut.
Seawal pagi, setiap hari ahli jawatan kuasa masjid bersama ahli karyah bergotong royong menyiapkan bubur lambuk. Istimewa bubur lambuk ini ialah selain menggunakan gading tempatan, pembuatannya turut menggunakan rempah ratus turun-temurun sejak 10 tahun lalu. Bubur lambuk yang dimasak menggunakan 2 periuk besar yang mengambil masa 2 jam untuk disiapkan. Dek kerana keenakan bubur ada meminta 2 atau 3 bungkus untuk dibawa pulang sebagai juadah berbuka. Ini macam satu tradisi lah. Dan kita buat untuk mengimarahkan masjid dalam bulan Ramadan. Gotong royong ni di kalangan ATK masjid dan di kalangan anak-anak karyah yang mereka sudah datang awal lagi sejak selepas subuh dan bermulalah. Itulah kita punya hajat dan kita punya kehendak untuk mencari ibadat, sesuatu yang tak dapat kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sementara itu, Amil Masjid Amir Muhammad Syafi'i, 48 tahun berkata, pada kebiasaannya bubur lambuk yang telah disiapkan dibungkus diedarkan kepada orang ramai selepas solat asar. Yang nak ambil ni bolehlah mai ambil bubur lambuk kita pada selepas waktu asar, lebih kurang pukul 5 setiap hari sehingga selama 26 hari, daripada 1 Ramadan sehingga 26 Ramadan. Program memasak bubur lambuk ini bermula pada awal Ramadan sehingga 26 Ramadan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan 130,000 remaja perempuan akan menerima kit kebersihan asas wanita Kit Seri. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata, untuk tahun ini pemberian kit itu bakal melibatkan 1,124 sekolah seluruh negara. Inisiatif berkenaan menyasarkan remaja dari kalangan B40 bagi mengatasi isu kemiskinan haid seperti diumumkan dalam bajet 2022. Kita bukan sahaja memberikan barangan kit seri itu, ya, ada kit seri, ada juga sanitizer dan sebagainya. Namun apalah yang lebih penting adalah dari segi sesi kita memberikan ilmu, ya, dan taklimat tentang pengurusan haid, ya, tentang perkara yang boleh laku dan tidak sebagainya. Jadi itu juga yang kita sampaikan. Beliau ditemui pada majlis penyampaian kit seri kepada 34 remaja sekolah bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur pagi tadi. Baik, sedikit perkembangan sukan. Konfederasi Sepak Takraw Malaysia MSC akan memulakan tugas pertama dengan memberi fokus terhadap pembangunan sukan takraw di peringkat akar umbi. Perkara itu disuarakan Presidennya Dato' Indra Suhaili Abdul Rahman. Jelas beliau, buat permulaan ini MSC akan memberi fokus kepada sukan Malaysia, terutamanya Sukma serta Piala Presiden MSC yang menjadi sebahagian agenda badan induk tersebut. Pada tahun ni 2022 ni kita akan fokus Sukma, kita akan fokus pra Sukma, dan kalau sempat saya juga bercadang untuk mengumumkan nanti Piala Presiden MSC untuk di setiap negeri. That is for 2025. Beliau ditemui pada majlis berbuka puasa bersama media di Sam Derby Convention Centre, Kuala Lumpur. Baik, fasa peralihan ke endemik bukan tiket mengabaikan SOP ditetapkan. Malah, bagi memastikan pematuhan SOP, Polis Diraja Malaysia PDRM tidak menghentikan penugasan anggota bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dibendung. Bagi menyokong usaha itu, stesen Radio Negeri FM turun padang membantu pihak berkuasa menerusi program Moh Poi Bazar. Nur Ashikin Harun ada laporannya. Menggunakan kaedah Mobile Journalism atau MOJO, penerbit program Moh Poi Bazar, Yasin Kasim berkata, juruhebah Negeri FM ke Bazar Ramadan terpilih di Melaka, Johor dan Terengganu untuk melihat keunikan bazar.
Pada masa sama, terus mengingatkan orang ramai tentang pematuhan SOP. Mohpoi Bazar adalah salah satu cara penyampaian radio untuk memaklumkan kepada semua yang hadir ke bazar-bazar Ramadan untuk terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN lah. Walaupun berada dalam fasa peralihan endemik, tapi ada beberapa SOP yang masih perlu dikekalkan. Kita memang seronok tahun ini kita dapat tengok kembali apa yang berlaku zaman sebelum pandemik. Tapi ini yang kita rasa kita tumpang gembira dengan pengunjung dan juga peniaga-peniaga kat sini. Setakat ini kita tengok pematuhan SOP pun sangat baik. Kan? Cuma ialah kadang-kadang tu biasalah. Kadang-kadang dengan ahli keluarga dan sebagainya kan. Memang agak penuh, agak padat sebab sini agak popular di Bazar Ramadan Serigne Paruh ini. Tapi alhamdulillah setakat ini semuanya okey. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Nanda Ma'ruf berkata, situasi di Bazar Ramadan perlu dipantau kerana menjadi lokasi tumpuan ramai. Yang ingin saya sarankan di sini, walaupun kita dah masuk dalam fasa endemik, tapi kita mesti sentiasa berwaspada kerana COVID-19 masih ada. Dan pastikan kita memakai mask, itu adalah penting kerana kita tak nampak virus ni, kita tak nampak virus ni memang sentiasa ada. So kita memang rasa tanggungjawab daripada masing-masing lah. Walaupun longgar lebih ekonomi tetapi kesihatan kena jaga. Jadi kena follow SOP, kena jaga, kena pakai mask. Kalau bolehlah balik mandi ke dan sebagainya tu kena buat. Maksudnya kena jaga diri sendiri betul-betul lah. Kita akan sentiasa ingatkan para pelanggan kita supaya jaga jarak, jangan terlalu rapat. Tadi supaya kita tak terlalu dekat dengan orang ramai lah. Sentiasa pakai face mask. Bukan sahaja membantu PDRM membuat hibahan peringatan kepada pengunjung supaya kekal patuh SOP, program Serampang Dua Mata ini juga membantu peniaga mempromosi perniagaan mereka. Keriangan umat Islam menyambut bulan Ramadan pada kali ini ternyata jelas kelihatan ekoran daripada kelonggaran yang diberi. Namun, keluarga Malaysia disaran untuk tetap kekal menjaga SOP meskipun negara ketika ini sudah memasuki fasa peralihan ke endemik. DJ Alin, DJ Fat, jaga jarak. Nura Syikin Harun, RTM. Baik, saudara, berita wilayah edisi 12 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.